Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 2, baris yang ke 8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa ba'du fayaqulul abdul fakirul hakirul fani. Fayaqulul abdul fakirul hakirul fani Muhammad Zainubnul Fakihi. Muhammadun Zainubnul Fakihi. Muhammadun Zainubnul Fakihi Jalaluddin Asy-Syafi'i Al-Ashiyu. Al-Ashiyu itu dibangsakan kepada negeri Aceh. Al-Ashiyu. Satarallahu uyubahu wa ghafara zunubahu. Dan ada pun kemudian daripada itu, dia cemoh dengan dan ada pun kemudian daripada itu, wa ba'du itu asalnya amma ba'du. Wa ba'du biasa terjemuh dengan ada pun kemudian daripada itu, yang mana amma ba'du ni asalnya mahma yakun fi syai'in ba'dama taqaddama minal basmalati walhamdalati wassalati wassalam. Apa-apa ada ia selepas daripada barang yang terdahulu. Mana? Daripada bismillah dahulunya, alhamdulillah, kemudian selawat dan salam. Jadi didatangkan wa ba'du ni, adapun kemudian daripada tu nak pindah daripada satu nauk, satu bahagian kepada satu bahagian. Nak pindah daripada hak permulaan kitab dengan bismillah, dengan alhamdulillah, dengan selawat dan salam. Nak masuk dah lah kepada isi kandungan kitab, yang mana wa ba'du ataupun amma ba'du ni disunatkan datang sama ada ketika berkhutbah ataupun mengarang kitab, kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam dalam khutbah tu, khutbah Jumaat contohnya, selesai habis hak permulaan tu, khatib pun amma ba'du. Bukan kata tak ada peseng lain ni, bukan. Memang itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 32 orang sahabat meriwayatkan hak Nabi kata ni wa ba'du. Kemudian khilaf ulama pula, sebelum daripada Nabi kita ni, siapa kau hak mula-mula sekali memulai dengan amma ba'du? Hak masyhurnya kata Nabi Daud alaihi salam. Hak masyhurnya yang memulai dengan amma ba'du.
Ada kata Nabi Yaqub, ada kata Nabi Ayub, ada kata Nabi Sulaiman. Tapi yang masyhurnya adalah Nabi Daud alaihi salam. Jadi didatangkan wa ba'du ataupun amma ba'du ni adalah disunatkan kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudian daripada itu kemudian dari itu kemudian bismillah, alhamdulillah dan selawat dan salam. Kemudian dari itu dia gitu ya doh. Dal ra tu dari. Adapun kemudian dari itu maka lagi akan berkata fayaqulu, lagi akan berkata mudhari' itu kan, lagi akan berkata oleh siapa ni? Lagi akan berkata hamba yang fakir. Hamba ni saya lah. Hamba ni saya. Hamba yang fakir. Bukan. Ini bukan saya ni. Ni hamba. Hamba lah. Hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hamba ni kadang-kadang kitab maksudnya ana. Mutakallim wahdah. Tapi dibahasakan ana ni hamba. Dibahasakan saya, aku ni dibahasa dengan hamba. Kan ada tempat di Terengganu ni kan, dia bahasa diri saya ni dengan amba. Hak amba tu hak nu, hak Kelantan tau. Di Terengganu kita kan ada kan. Ada hak tempat yang amba. Allah, hamba tak merdeka lagi. Amba ni saya lah. Tapi sebab apa sebut hamba? Nak kenal dirilah diri kita ni hamba. Bukan tuan. Tuan Rabb. Siapa Tuhan? Allah. Kita hamba Allah. Tu saya tu letak hamba, tapi sini ni hamba betul lah ni. Bahkan Nabi pun abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Tapi dimulai dengan hamba. Sebab ni lebih tinggi. Sebab hamba ni Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul ni utusan Nabi jadi perantara antara Allah dengan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu letak abduhu wa rasuluh. Nabi pun ni hamba. Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanallah. Ada itulah surah apa ni? Surah Isra tu. Asra bi 'abdihi, memperjalan malam dengan hambanya. Nazzalna ala 'abdina, turun atas hamba kami. Siapa hamba di situ? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai hamba. Maka sini dimulakan dengan hamba lah. Tapi kita buat kita ni macam tuan. Kalau kita hamba ikut betul benar hak Tuhan kata. Kemudian hamba ni pula, hamba sebenar-benar ikut betul benar hak Tuhan kata, semata-mata kerana hamba lah. Semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita hamba. Hamba yang sebenar-benar tak ada lah nak pahala lah, nak syurga lah. Ni kita buat amal ibadat nak pahala, nak syurga. Itu bukan hamba gitu. Waktu pekerja dengan majikan. Pekerja dengan majikan kan. Kita buat kerja aja kan apa? Kerana kita nak gaji, nak upah. Kalau tak kerja. Jadi kalau kita buat amal kerana nak upah, nak gaji. Mana upah gaji? Pahala lah. Sebab apa nak pahala? Nak syurga di hari akhirat. Tu bukan hamba gitu. Hamba ni beribadah semata-mata Allah suruh. Tak ada kerana gaji, kerana upah, tak ada. Dah Allah beri ke tak pahala? Berilah. Syurga yang paling tinggi lah Allah beri. Ada ni. Tapi kalau kita buat amal nak pahala, ijma' ulama ikhlas dah tu. Jangan salah faham pula. Dan kita hikam Tengku Pulau Manisnya, orang buat amal kerana nak pahala, ijma' ulama ikhlas. Tapi ikhlas peringkat mukhlisin lah, peringkat syariat.
Bukan peringkat muhibbin muwahhidin, bukan ikhlas peringkat aulia, tapi ikhlas lah, mukhlisin dah. Mana panggil orang ikhlas dah. Jangan salah faham pula situ. Pergi letak orang buat amal kerana nak pahala, tak ikhlas, syirik lagi. Berapa syirik? Kerana menyekutukan Allah dengan makhluk. Apa makhluknya? Syurga. Kan makhluk syurga tu kan makhluk Allah kan. Bukan nak kepada Khalik, nak kepada makhluk syurga, syirik. Yang letak gitu. Dan kita hikam tak aku belum ni ikhlas ijma' ulama. Tapi kalau bicara kesucian, syirik lah. Tapi syirik ni bukan bab syariah. Ni kena letak molek ni. Kita hak peringkat peringkat tinggi. Bagi kita ni syirik gitu. Hak dakwa gitu bohong awal-awal. Kita hanya boleh royak kalau nisbah ketinggian, sekutu lagi tu sebab nak makhluk, nak syurga, nisbah ketinggian. Bukan kata kalau saya nisbah saya, hak makam sayanya kalau nak syurga tu syirik lagi. Dakwa makam dia bohong lalu dah. Kita hanya boleh sebut bagi kedudukan hak tidak ada, melainkan hanya ada Allah di basirah. Jenis nak ke syurga tu campur lagi tu, sekutu lagi tu, sekutu lagi dengan makhluk iaitu syurga. Orang duduk tangga tu. Bukan kata kalau saya situ lah. Mana kalau nak pahala tu, nak syurga tu, bagi pekat makam sayanya syirik lagi lah. Itu senyum sudah lah. Orang gini tak boleh nak tu ni, dia cepat marah. Pelik juga kadang-kadang orang cerita bab kesucian ketinggian ni, basirah ni tinggi, cepat melenting. Tak boleh nak terima teguran. Sebab apa? Sebab dia pandang diri dia betul, diri dia mulia, diri dia lebih. Tu syariat pun tak lepas Tapi mengaku tinggi, ni payahlah. Orang hak sebenar-benarnya, hak itulah hak sebenar-benarnya ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada lah. Manusia yang paling tawaduk, manusia yang paling rendah diri, manusia yang paling lembut. Kalau orang tegur apa pun senyum, alhamdulillah, terima kasih. Bukan lakon-lakon ni, sebenar-benar. Ni hak orang hak tinggi sungguh. Orang hak mengaku ni tak boleh ketu sikit. Tapi kalau akak tegur, orang ni akui saya orang ada makam. Orang ni akui orang aku. Kalau orang hak tegur siap. Ni faham-faham lah. Tapi kalau balik kepada hamba sungguh, memanglah semata-mata kerana Allah. Tu. Kita ni hak peringkat syariat itu tadi kata nak pahala, nak syurga. Kalau kata buat kebajikan ni nak selamat atas dunia pun panggil ikhlas lagi, tapi rendah lah. Kenapa bayar zakat? Kerana nak selamat harta-harta yang lain daripada ditarik oleh Allah. Jadi maknanya nak selamat atas dunia. Kenapa bayar zakat? Nak pahala, nak syurga. Bukan ni. Kenapa bayar zakat? Ini bukan pahala syurga pun. Sebab orang duk ceramah kalau zakat tak bayar, tuan tarik harta kita lain. Jadi tambah kena gitu, nak selamat harta ni, harta-harta hak lain, selamat harta hak lain atas dunia lah ni. Mana nak selamat dunia, bukan akhirat ni. Maka bayar zakat kerana nak selamat harta yang lain. Atau panggil apa tu? Nak selamat atas dunia. Ikhlas lagi. Nak dunia apa panggil? Kenapa sembahyang duha? Rajin sembahyang duha, baca surah Waqiah kerana nak murah rezeki atas dunia lagi panggil tu. Nak dunia lagi tu. Tu panggil ikhlas lagi. Tu kena ngaji pula dalam kitab Panau Bagi Hati ke, dia punya peringkat ikhlas ni. Peringkat ikhlas ni kita tak boleh nak bubuh. Dia kedudukan masing-masing. Tak boleh nak bubuh tu. Tapi seumpama tadi tu, kenapa baca surah Yusuf lepas anak jadi comel, dia kata nak benda dunia. Nak benda dunia. Ikhlas lagi. Ikhlas boleh pahala. Bukan kerana nak pahala baca surah Yusuf nak anak comel. Bukan benda dunia. Ikhlas lagi. Kenapa baca surah An-Nas? Nak hilang rasa was-was. Ikhlas. Tapi dia ada peringkat-peringkat lah. Tapi kalau hamba beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
lagi akan berkata, lagi akan berkata, hamba yang fakir. Hamba yang fakir. Fakir ni yang sangat berhajat, berkehendak kepada rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakir, orang yang sangat berhajat, orang sangat berkehendak. Al-Ghani, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha kaya Allah. Al-Fakir, yang sangat berkehendak, berhajat, kitalah hamba. Hamba yang fakir, yang sangat berkehendak, yang sangat berhajat ila rahmatillah wa afwi, kepada rahmat Allah dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hina, ni hak hakikat diri kitanya, yang hina, yang lekeh, yang rendah, ataupun yang perih. Kan apa tahu perih? Tak ada terang guna perkataan perih dah. Perih tu hina lah. Yang hina, kita dijadikan daripada air mani, air yang hina. Mimma indafik, min ma'im mahin, air yang terpancut, air yang hina. Itu dijadikan kita. Kemudian nak jadi kita, keluar kita daripada tempat kencing. Itu kejadian kita. Sekarang ni pula kita ni comel macam mana pun, kita masing-masing duduk pikul tahi belaka. Kita ada, kita tinggal rumah. Tinggal rumah, orang dia duduk molek-molek, lari pergi tandas. Tu duduk pikul tu di Marina tu, kena pergi tandas. Tu kita sampai masa mati, kalaulah lambat. Ni hak jenis hak orang tak sedar ni, dia punya bau tubuh kita lepas dah mati ni memang pelik daripada hak binatang, haiwan yang lain. Haiwan yang lain busuk dah. Hak kita tengok tepi-tepi jalan tu lah, pernah langgar orang biarkan, memang busuk dah. Tapi tak boleh lawan dengan manusia. Kalau busuk waktu kita boleh selera makan lagi. Kalau bau manusia, kalau tak biasa kau tak boleh. Mana pelik, mana berat daripada hak haiwan yang lain. Ni kita, hakikat diri kita yang hina. Kemudian kita ni pula, kalaulah tak lepas daripada neraka Allah, lebih hina daripada anjing dan babi. Sebab apa? Anjing dan babi tak kena pun neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita yang hina. Lagi fana, lagi binasa. Maknanya kita ni bukan Tuhan. Tapi sini ni cerita pengarang ni. Hamba di sini pengarang lah. Fakir, hina, fana, pengarang lah. Faham tak ni? Apa makna fana? Binasa. Apa maksudnya binasa? Bukan Tuhan. Kalau Tuhan bakok lah. Kalau Tuhan fana, binasa, makna bukan Tuhan. Siapa hamba yang fakir, yang hina lagi fana ni? Iaitu Muhammad Zain. Zain tu gelaran dia. Muhammad nama asal dia. Muhammad Zain, dia panggil apa? Muzayyinuddin, yang menghiasi agama. Anak tuan fakih. Anak tuk fakih. Siapa dia? Jalaluddin. Jalaluddin tu gelaran. Anak tuan fakih. Fakih ni orang yang mana? Orang yang mengetahui, orang yang fakih, orang yang berilmu lah. Tapi nama ayah dia fakih sungguh ke mana? Sebab luar tu pun Muhammad Zain Ibnil Fakih. Al-Faqih itu nama betul ayah dia ke ataupun gelaran? Kena tengok sejarah waktu tu. Kena tengok sejarah. Namanya Muhammad Zain bin Faqih, gelarannya Jalaluddin. Kemudian Syafi'i mazhabnya. Tengok.
Ni orang alim dulunya letak lalu dah mazhab dia Syafi'i. Muhammad Zain ni guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Guru pada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Guru kepada Syekh Daud Al-Fatani. Orang lebih-lebih belaka. Ni guru dia lah ni. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani itu tuan kitab Hidayatus Salikin, Sayrus Salikin. Hak mati syahid dalam peperangan di Fatani. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani Indonesia. Duduk di Mekah, tapi masa peperangan Fatani lawan Siam tu dia diserta sekali, mati syahid dalam peperangan tu. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Guru dia ni Muhammad Zain Ibn Al-Faqih ni. Guru kepada Syekh Daud Al-Fatani, pengarang kitab Muniyatul Musalli, Bughatul Tullah. Ni orang lebih-lebih belaka. Ni guru dia. Tapi guru dia Asy-Syafi'i. Syafi'i mazhabnya. Nyata lalu dah. Ni dah, saya tidak pakai mazhab. Saya akan tilik kepada dalil. Mana dalil yang lebih menepati, maka saya pakai hak tu lah. Oh, hebat dia. Sekarang pandangan Imam Syafi'i ada dalil, pandangan Imam Hanafi ada dalil. Semua ada dalil belaka. Maka dia pun nak tengok antara dalil-dalil imam ni, manakah dalil yang lebih tepat kepada sebenar, yang lebih hampir pada sebenar. Asal ambil tu, tak kira imam ni, kira dalil dia. Mana apa ni? Dia lebih hebat daripada imam-imam muktabar lagi. Tapi kalau kita tengok pada tuang tu dengan pendirian tuang macam lalang tu, dah agak, dah percaya. Macam mana? Nak pakai orang sekarang pasal ni ke nak pakai Imam Syafi'i? Nak pakai Imam Hanafi? Nak pakai Imam Hambali? Dengan hak-hak sekarang ni. Tapi dia tinggi lah. Sebab Imam Syafi'i tak ada CJ. Kan ada? Doktor ada Imam Syafi'i? Tak ada. Ni orang tinggi ni. Kalau nak pakai pasal tu, ambil lah. Tapi kalau kita dah arat, tengok tuan pun dah arat dah. Ada Asy-Syafi'i, lalu dah Syafi'i mazhabnya. Nyata terang lalu dah. Tak ada kata tidak bermazhab. Hak berat lagi ni orang hak bawah ni pula, saya tidak bermazhab, saya ikut Quran hadis. Hak bawah ni pula, patut awak ngaji ke mana tak pakai mazhab, tak pakai ulama ni, pakai orang hadis. Saya mengaji dengan doktor tu lah. Awak mengaji dengan orang juga. Ingatkan ambil Quran hadis direct. Nak ikut mazhab, nak ikut imam tidak maksum. Dah guru awak doktor tu maksum ke? Pelik kata manusia ni. Jadi seolah-olahnya mazhab ni bukan Quran, bukan hadis. Mazhab ni hak muktabar, Quran hadis lah. Mereka yang lebih hampir zaman dengan Nabi SAW, yang ambil di Quran hadis, mengeluarkan pandangan-pandangan. Kita sekarang ni Quran hadis macam mana? Baca Quran pandai pun mujur. Jangan kita orang sekarang kan Quran hadis kira orang hebat dah. Baca Quran lah dalil, sebagai dalil baca Al-Quran. Orang lain ambil kerak, tengok Quran hak dibaca pun salah bagi. Orang kondeng lalu lah. Dia tak mau pakai imam mazhab, nak pakai Quran hadis semata-mata. Akhirnya orang pun dia ambil Al-Quran sebagai dalil lah tu, disalah dia lah. Tapi orang kondeng lah. Tengok Quran hak dia baca. Lepas tu orang pun mari bawah tu hak dalam Quran sungguh barisnya macam mana. Tengok nak pakai Quran, konon-konon tak mau pakai ulama, tengok Quran dia baca pun salah bagi. Dah bukan hafal-hafal Al-Quran pun. Ulama-ulama muktabar dahulu semuanya hafal Al-Quran belaka. Ni hafal Al-Quran pun dah. Orang sekarang pun kalau hafal Al-Quran pun setakat setakat ingat aje. Apa Quran kata pun tak tahu. Tapi ulama muktabar mereka memang hafal Al-Quran. Quran di dada, hadis di dada. Ini ulama-ulama inilah yang ini mengeluarkan pandangan-pandangan berdalilkan Al-Quran dan hadis Nabi. Kita turut je lah. Turut mana-mana mazhab. Tempat kita mazhab Syafi'i gitu.
Jadi maknanya Syekh Muhammad Az-Zaini Syafi'i dia ya. Tegang-tegang Asy-Syafi'i mazhabnya. Aceh negerinya. Kemudian doa di sini menutup Allah Taala akan aibnya dan mengampuni Allah Subhanahu wa taala akan dosanya. Ini doa. Menutup Allah Taala akan aibnya. Mudah-mudahan menutup oleh Allah Taala akan aibnya dan mengampuni Allah Taala akan dosa. Ni doa. Sini cerita menutup, telah menutup lah kalau kita kata. Dan ini jumlah doaiyah dengan makna mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup akan aibnya, akan aib Muhammad Zain ni, dan mengampuni Allah Ta'ala, mudah-mudahan mengampuni Allah Ta'ala akan dosanya, akan dosa Muhammad Zain. Sebab siapa-siapa pun ada aib. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala tutup aib atas dunia untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah Taala buka aib kita atas dunia ni, tak ada saing mengaku lah jawapan dia. Tapi Allah Taala tutup aib, beri peluang kepada kita bertaubat kepada Allah. Sampai di mahsyar tak ada dah, aib tu akan terbuka. Kalau kita tidak benda ni bertaubat di atas muka dunia ni, mahsyar mahkamah terbuka, tak ada dah. Tapi atas dunia Allah Ta'ala setar, Allah Ta'ala akan menutupi aib. Sebab tu kita kena menutupi keaiban kita, dan kita kena menutupi keaiban orang lain. Aib kita pun kita kena tutup. Jangan kita cerita aib kita kepada orang. Kita cerita aib kita sebab kita ni tak payah. Itu maruah kita, jangan duk cerita. Apa aib kita, apa salah kita, apa dosa kita, jangan duk cerita kat orang. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Jangan duk cerita kekurangan diri, jangan duk cerita kesalahan diri, dosa diri. Kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain ni dah dibuat program, ni cerita aib dia, ni cerita dosa dia, ni cerita kesalahan dia. Itu program orang jahil. Lepas cerita aib, dosa apa semua, lepas tu menangis lah konon-kononnya. Kata kok mana dia bawa. Jadi macam hak tu lah, hak agama, hak masuk dalam bilik, lepas tu cerita dosa ke sebelah dia tu. Ke sebelah dia, paderi dia tu lah cerita dosa. Paderi tu lah ampun kau kan. Padahal paderi tu lagi banyak dosa daripada dia padahal kan. Ada cerita apa aib dosa kita kepada orang. Ni bukan cerita pada orang, cerita kepada satu majlis. Allah kata beratnya bawakan. Ni kalau jahil punya pasal. Cerita aib, cerita dosa, cerita salah di hadapan khalayak ramai. Lepas tu ada rakaman pula, disebar pula rakaman. Ya, kita aib ke, dosa ke, kesalahan ke, kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tutup, kita tutup lah. Kita nak buka. Begitu juga aib orang lain, kita kena tutup. Jangan kita buka aib orang lain. Keburukan orang lain, malaikat aib keburukan dia tu memudaratkan orang ramai. Kita kena cerita lah. Sebab nak menyelamatkan orang ramai. Tapi kalau aib dia tu setakat peribadi, tidak membabitkan kemudaratan pada orang ramai, tak boleh nak cerita, kena tutup. Kalau boleh menyebabkan mudarat orang ramai, kita boleh cerita. Sebab apa? Nak peringat supaya tidak jadi mudarat orang ramai. Adalah tempat yang bolehnya. Tapi hukum asalnya kita kena tutup aib diri dan aib orang lain. Allah menutup, kita menutup ni atas dunia. Di hari akhirat akan dibuka di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hamba yang fakir ni berkata? Kata dia disebut, maka lagi akan berkata. Apa perkataan hamba ni? Muhammad Zain ni, apa dia perkataan dia? Ini perkataan dia. Qad ra'aitu. Ini perkataan dia. Tadi kan, maka lagi akan berkata. Siapa yang akan berkata ni? Hamba yang fakir, yang hina, lagi fana.
Muhammad Zain lagi akan berkata. Mana perkataan? Dia panggil maqul qaul. Ini perkataan dia. Kalau kita tulisan Rumi dibuat apa ni? Pembuka kata di atas. Pembuka kata, penutup kata. Itu perkataan bukan? Berkata Muhammad. Berarti dia pun buatlah. Apa ni? Cotek dua atas tu. Apa panggil apa tu? Ni perkataan dia. Ni perkataan. Perkataan hamba yang faqih lagi hina Muhammad Zain ibn Faqih ni. Ni perkataan dia. Qad ra'aitu fi hadza zamani ahlal jawi. Qad ra'aitu fi hadza zamani ahlal jawi. Dia biasanya kalau ayat kitab seumpama ni, biasanya yang menulisnya anak murid, dia imla. Sebab kalau menulis sendiri tak akan tulis lagi akan lagi saya akan berkata lah. Dia sebut di sendiri macam doa. Mudah-mudahan menutup Allah Ta'ala akan aibnya. Kalau dia sendiri tulis, mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup aibku dan mengampuni Allah Ta'ala akan dosaku. Ninya ni seolah-olahnya imla lah. Imla ni apa? Guru kata, murid yang tulis. Macam kitab Minhaj tu, bukan Imam Ghazali tulis, itu imla, murid Imam Ghazali yang tulis. Maka kalau tengok pada ayat permulaan kitab ni, imla lah. Ni hak perkataan Muhammad Zain, maka dia pun tulis hak perkataan ni. Sebab lagi akan berkata, maknanya macam orang tulis. Lepas tu orang tulis tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni aib ni, hak akan berkata ni, hamba ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosanya. Tak ada kata aku nya. Sampai sini tak nyata lah. Tapi kalau tengok pada ayat ni, mana perkataan Muhammad Zain ni? Qad ra'aitu fi hadza zamani ahlal jawi minal kusuri fit talabi bil arabiyyati. Minal kusuri fit talabi bil arabiyyati fa aradtu an utarjima kalam al-imam al-fadil al-wara'i. Kalam al-imam al-fadil al-wara'i Abi Abdullah Muhammad ibn Yusuf As-Sanusi Al-Hasani radhiyallahu anhu. An utarjima kalam al-imam al-fadil al-wari'i Abi Abdullah Muhammad ibn Yusuf As-Sanusi Al-Hasani radhiyallahu anhu al-musamma bi ummil barahin. Al-musamma bi ummil barahini bilisanil jawi ma'a idahi ma'anihi bima tala'tu alaihi minasyurrahi wal hawashi wa damantu ilaihi ba'dal fawaidi allati yahtaju ilaiha. Ini hak perkataan Muhammad Zain. Sesungguhnya telah aku, baru aku. Ini hak perkataan Muhammad Zain. Sesungguhnya telah aku melihat pada zaman ini, pada masa Muhammad Zain ni lah. Pada masa Muhammad Zain, yang mana kalaulah kira kitab, kira saya pun lupa nak bawa catatan hak berkaitan dengan biodata ke apa. Biodata ada data belakang Muhammad Zain ni. Cuma kalau kira kitab Bidayatul Hidayah, kalau kira kitab lah, kitab Bidayatul Hidayah ni Hijri 1170. Hijri 1170. Okey, tolong sekarang lama mana?
Hijri 1170. Dekat-dekat 200 tahun lebih dah tu. 200 200 tahun. 270 tahun. 1170 Hijri. Kalau Masihi 1756 Masihi. Kitab ni dikarang di Mekah. Muhammad Zain ni. Mana kalau kira kitab. Jadi zaman ini tu zaman kitab tu lah. Tapi 1170 Hijri tu kitab selesai dikarang. Jadi kata Muhammad Zain ni, aku melihat pada zaman ini akan orang Jawi. Kenal ada orang Jawi? Orang Jawi ni orang Melayu lah. Bukan orang Jawi ni orang Jawi yang sunat tu. Orang Jawi lah, orang Melayu lah. Orang Jawi, orang Melayu. Daripada apa ni? Kesingkatan. Singkat kusur. Kesingkatan artinya daripada akal pada belajar dengan bahasa Arab. Maknanya orang Melayu ni nak mengaji kitab Arab ni go. Makna apa ni? Kusur, mana singkatlah, tak sapa. Tak boleh nak ngaji orang Arab. Nak ngaji orang Arab. Dia asal kitab ni kitab Arab. Tapi dia kata Syekh Muhammad Zain ni, orang Melayu pada masa dia ni belajar daripada bahasa Arab, kitab Arab, kusur, kesingkatan ni mana? Artinya pada akal. Singkat ni singkat pada akal, tak pandai. Kalau nak ngaji kitab Arab, tak pandai. Orang Jawi ni tak pandai. Maka aku kehendak aku terjemahkan. Nak terjemah dah lah. Nak terjemah alih bahasa daripada hak kitab Arab kepada kitab Melayu, kitab Jawi. Terjemah. Terjemah ni akan karangan imam. Imam ni yang diikuti nah. Imam ni yang diikuti. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ghazali. Imam ni Al-Muqtadabi yang diikuti. Ti imam. Imam mana ni? Yang lebih. Al-Imamil Fadil. Yang lebih. Kan orang lain ni kan Al-Fadil. Kan nak sebut nama, kan sebut Al-Fadil dulu kan. Yang lebih tu lah Al-Fadil. Yang lebih. Lagi warak imam ni. Warak ni orang yang tinggal sekalian perkara syubhah. Itu warak. Perkara syubhah ditinggal, itu panggil warak. Syubhah ni perkara yang tak jelas halal, perkara yang tak jelas haram. Itu dipanggil syubhah. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Nabi kata hak halal terang, hak haram terang. Tapi antara halal haram ni ada banyak perkara yang syubhat. Syubhat ni yang kesamaran, yang tak nyata nak kata halal, nak letak haram pun tak nyata juga. Hak halal nyata, hak haram nyata. Tapi di antara hak halal haram ni ada hak perkara yang syubhat. Perkara yang tak nyata halal, tak nyata haram. Warak ni tinggal tu. Tinggal hak syubhat. Kalau kita learning kok, syubhah belakalah hak ada di kitanya. Ada ni. Makan minum kita pun syubhah belaka. Kita syubhah. Dah yakin halal. Kenapa yakin halal? Tu ada cok di plastik tu kan. Halal. Cok tu setahun sekali dia sambung lesen dia. Lepas tu pegawai kita tengoklah. Masa nak sambung begitulah. Lepas tu kok pakai setahun lah.
Kita tengok betul benar diproses. Tapi boleh dah pakai. Tapi yakin tak halal? Tak yakin. Itu panggil syubhah. Nisbah hukum fiqh boleh je. Nisbah kesucian tasawuf tak ambil syubhah. Tapi kalau cerita bab ketinggian tasawuf, duk makan kedai kopi semua, faham-faham lah. Itu kata orang-orang cakap tinggi ni tak payah. Tak payah, senyap sudah lah. Senyap sudah. Bukan hak kedai kopi, hak rumah kita tu pun tu. Dah yakin halal gua mana? Yakin halal buat sendiri nak. Buat sendiri macam mana kita nak goreng ni, nak pakai minyak? Tak nak minyak sendirilah daripada kelapanya tu. Buat macam orang dulu. Hak tu baru dia suruh yakin halal. Kalau hak ngaji pondok, hak jaga makan minum masa duduk pondok, memang tak beli minyak-minyak, tak beli. Kita balik kampung tu suruh mak kita tak nak minyak. Ada ni. Tak beli hak minyak dalam hak tu. Dalam botol ke dalam plastik tak beli. Sebab apa? Syubhah. Sebab apa? Nak jaga. Sebab nak dapat ilmu ni dia kena jaga makan minum. Faham tak ni? Tu abang panggil apa? Tinggal perkara syubhah. Ni baru ia sungguh. Sebab tu lah orang dulu-dulu, walaupun amal mereka macam kita juga, lebih kita tahu daripada mereka dah tahu. Tapi kenapa mereka berkah hidup? Sebab mereka kerja rank mereka sendiri, titik peluh mereka sendiri. Kemudian apa yang mereka makan tu semua hak mereka proses sendiri. Pada ni. Mana apa? Yakin halal. Sebab tu mereka ada keberkatan walaupun amalan mereka amalan macam biasa je. Yelah dari segi hukum fiqh syubhah ni boleh makan je. Tetapi kalau adalah kekotoran di dalam tu, maka gelap perut kita walaupun kita tak berdosa pun. Lepas tu kadang-kadang orang kafir ni, apa tujuan dia pergi bubuh benda-benda tak baik dalam tu? Mereka pun tahu agama Islam agama yang suci. Jadi macam mana nak mengotori umat Islam? Tadi bubuhlah benda pelik-pelik untuk mengotori. Dari segi hukum fiqh kita boleh makan, tapi dari segi nak jaga kesucian dalaman, maka tak terjagalah. Ada ni. Dosanya tidak. Walaupun sebenar-benarnya ada capu tak baik, tak berdosa. Tak berdosa kita. Tapi tak adilah. Tak berdosa pun maknanya dalaman kita tu. Hak dalaman kita tu kurang. Kalau hak setakat tinggi-tinggi tu hanya cerita saja. Cerita tinggi tu kita tak kira lah tunya. Hak tinggi sungguh ni. Hak warak sungguh. Tinggal sekalian perkara yang syubhat. Kemudian hak ni saya biasa dengar lah. Dalam ceramah 2-3 kali saya dengar, tapi orang yang lain-lain lah. Orang yang lain-lain. Jadi warak ni diletaklah waradun wa barak. Dia letak situ. Biasa dengar tak? Warak itu ni waradun wa barak. Apa makna hak kita baca waradun wa barak tu? Makna dia betul tak dengan hak warak kita nak cerita ni? Warak ni satu kalimah, satu perkataan. Waradun wa barak, hak tu lain hak tu. Wa dan ra'dun wa barak, kilat dan peti. Wa dengan ra'dun ni kalimah lain-lain. Wa dan ra'dun satu kalimah, wa dan barkun satu kalimah. Hak warak ni satu kalimah dah. Ni dak ni. Wa dengan makna dan. Ra'dun satu kalimah lain. Kita jangan
Ayat Al-Quran kita guna kepada makna yang bukan kehendak ayat. Haram hukumnya. Jangan. Kalau kosak menghina habis lah. Orang dulu kan, lakum dinukum waliyadin, ayam tukung wak lari padi. Jangan. Sebab apa? Sebab ayat tu makna lain, kamu pergi letak makna lain. Haram. Qatalana bih, kucalana habis. Jangan. Di ayat Quran dia pun wak lagi dengan perkataan yang tidak kena-mengena dengan ayat. Hukumnya haram. Jadi warak dengan warak dan wabar tak ada kena-mengena. Ini dalam ceramah ni. Warak dan wabar. Jangan. Kita menggunakan ayat pada perkara yang tidak dikenaki oleh ayat. Radun wabar ni kilat dan peti makna dia. Kemudian wa depan tu dan tak ada sambung dengan radun tu. Wa satu kalimah, radun satu kalimah, barkong satu kalimah. Bukan warak ni disambung, bukan. Wa dan radun satu kalimah. Lepas tu wa barkun satu kalimah. Warak ambil ayat radun wabar. Jangan gitu. Haram. Haram kita guna Al-Quran letak pada makna yang tidak dikendaki oleh ayat. Karangan imam yang lebih lagi warak, siapa imam ni? Iaitu Abu Abdillah. Kunyahnya Qamas itu Abu Abdillah, kunyahnya bukan nama dia, kunyah gelaran dia Abu Abdillah. Muhammad namanya, Muhammad juga. Imam Syafi'i Muhammad juga. Imam Ghazali Muhammad juga namanya. Asy-Syafi'i dibangsakan kepada tok nyang sahabat Nabi yang. Imam Ghazali bangsa kepada Ghazalah, nama Muhammad. Imam Sanusi ni pun sama, namanya Muhammad. Ini Imam Sanusi lah gelaran dia, Imam Sanusi, tapi namanya Muhammad. Kemudian anak Yusuf Sanusi, nama negerinya. Imam Sanusi itu nama negeri, negeri Sanusah. Imam Nawawi nama kampung, Kampung Nawar. Imam Nawawi. Imam Suyuti Kampung Usyut. Dia bahasa pada kampung, bukan nama. Maka ni Imam Sanusi, dia bahasa pada negeri Sanusah, nama negeri. Tapi orang kenal dengan Imam Sanusi ni, Syekh Sanusi. Nama Muhammad bin Yusuf, akhirnya hilang nama. Ni sebut nama Muhammad ni. Lepas tu Imam Sanusi, Syekh Sanusi. Apa nama Syekh Sanusi? Tak jawab pula. Semua ngelupas kan. Imam Syafi'i Muhammad. Apa nama Imam Ghazali? Muhammad. Apa nama Imam Sanusi? Muhammad. Sudah. Ayah apa? Nama Muhammad, anak Yusuf. Sanusi itu nama negerinya. Hasani bangsanya. Dibangsakan pada Hasani, keturunan Sayyidina Hasan bin Ali karamallahu wajhah. Maknanya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang redha Allah daripadanya, yang redha Allah daripadanya. Doa radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Taala redha daripadanya, daripada Syekh Sanusi. Yang redha daripada ni doa lah, doa radhiyallahu anhu, doa dengan radhiyallahu anhu. Yang dinamai karangannya, yang dinamai karangannya, karangan Syekh Sanusi ni dengan Ummi Barahin. Bukan iaitu tu, dengan situ tertulislah la ala zahir, dengan Ummi Barahin.
yang dinamai karangannya, karangan Muhammad ni lah, Syekh Sanusi ni, dengan Ummi Barahin. Hak Arab di bawah, hak atas tu kan, al-musamma bi Ummil Barahin, yang dinamai bi Ummil Barahin, dengan Ummi Barahin. Dengan bukan iaitu, dengan Ummi Barahin. Nama kitab bagi Syekh Sanusi ni Ummi Barahin. Ummi Barahin ni kalau asal makna kau, ibu bagi dalil-dalil, kata asal makna. Kemudian aku terjemah ni dengan bahasa Jawi. Dengan tu takluk pada aku terjemah. Aku terjemah akan karangan Imam Syekh Sanusi ni. Kitab Syekh Sanusi namanya Ummil Barahin. Aku terjemah dengan bahasa Jawi serta aku nyatakan maknanya. Makna apa ni? Maksud aku terjemah tu bukan hanya terjemah balik bahasa saja, bukan. Serta aku nyatakan maknanya. Dia kata terjemah serta aku nyatakan maknanya. Terjemahlah aku nyatakan makna. Makna di sini makna apa ni? Aku nyatakan apa murad, apa kehendak kitab Ummil Barahin. Tu. Serta aku nyatakan maknanya dengan bahawa apa maksud kitab ni kata. Terjemah balik bahasa. Kena dia perlu nyatakan, kena hurailah pula kitab Ummil Barahin tu maksud dia apa. Tu maksud sini, serta aku nyatakan maknanya. Bukan makna terjemah bulat-bulat dak lah. Terjemah bulat-bulat ni hanya balik bahasa semata-mata ni dak ni. Maknanya serta dia nyatakan makna kehendak kitab tu. Nyatakan makna ni dengan barang yang, dengan makna yang aku lihat akan dia, akan barang, pada setengah daripada beberapa syarah dan setengah daripada beberapa hasyiah. Syarah kepada matan Ummil Barahin. Syarah kepada matan Ummi Barahin. Bab matan Ummi Barahin, matan rekah je. Dia ada syarah dia. Syarah pada matan Ummi Barahin, termasuk syarah sughra hak karangan Imam Sanusi sendiri. Matan Ummi Barahin hak Syekh Sanusi. Syekh Sanusi ni buat syarah dia pula. Dia panggil syarah sughra bagi Imam Sanusi. Syarah hadi hak Arab belaka tu. Tapi kalau syarah hak Melayu, selain daripada Bidayatul Hidayah kita ni, termasuk Aqidatun Najin. Tu hak asal matan Ummil Barahin belaka tu. Hak saya baca kuliah maghrib malam karang. Hak di masjid di masjid Gelumila tu. Tu hak syarah kepada matan Ummil Barahin jugalah, macam Bidayatul Hidayah juga. Tapi syarah Aqidatun Najin tu lebih panjang lah. Lebih panjang. Tapi hak Bidayatul Hidayah ni syarah dia rekah sikit lah, tak sepanjang hak matan Ummil Barahin. Dan juga hasyiah Dusuki ke, hasyiah Syargawi ke, ambil daripada hak syarah dan hasyiah. Hak Muhammad Zing ni nyatakan kehendak kitab ada. Ambil dalam huraian-huraian. Dan aku himpunkan kepadanya, kepada matan Ummil Barahin ni, setengah daripada beberapa faedah yang berkehendak kepadanya. Maknanya dia ada tambahan-tambahan jugalah selain daripada hak dalam matan Ummil Barahin. Tapi nak ceritanya, dia ambil matan Ummil Barahin. Dalam kurungan-kurungan di hadapan tu, matan Ummil Barahin lah dalam kurungan di hadapan tu. Bermula daripada muka 3 tu, dalam kurungan dia baris yang keempat daripada atas, Bismillahirrahmanirrahim. Itu matan Ummil Barahin. Turun dalam 7 baris bawah tu, Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Itu matan Ummil Barahin. Kita Bismillah dah atas tu kan, Alhamdulillah dah atas tu. Tu hak Bidayatul Hidayah. Ni hak matan Ummil Barahin sungguh. Kemudian bawah lagi muskat 3 tu, baris yang ke-8 daripada bawah, i'lam annal hukmal aqliyah yanhasiru fi salasati aqsamin. Itu matan Ummil Barahin. Kemudian Syekh Sanusi terjemahlah, ketahui oleh mutu terjemah. Kemudian dihuraikan kehendak hak Syekh Sanusi ni.
Kehendak tu ambil mana? Ambil daripada syarah-syarah kepada matan Ummul Barahim dan hasyiah kepada matan Ummul Barahim. Pada ni ambil daripada hak Arab belaka. Ambil daripada kitab-kitab Arab belaka. Hak itulah hak kitab Jawinya. Ni terjemah. Kalau kitab Jawi betul benar kita cerita terjemah pun ambil daripada kitab Arab belaka. Pada ni tauhid ke fiqh ke tasawuf ambil kitab Arab belaka. Sebab itulah penting sangat orang ni dia kena tahu hak Arab, hak asal. Kena tahu asal. Jangan semata-mata pandai baca Jawi, nak tera-tera baca kitab Jawi, jangan. Ada ni. Dia kena tahu juga, kena ngaji juga hak asal, hak kitab Arab. Hak ni hak pesanan guru. Tapi kalau kita sebut gitu kalau orang learning, dia akan jadi ni. Oh kalau gitu saya tak boleh ngajar kalau gitu. Kalau kita pesanan tu hak cermat, kalau tak boleh nak murajaah kitab Arab, tak boleh nak kembali pada kitab Arab, tak usah duk ngajarlah kitab Jawi. Ya begitu benar. Ni. Tapi kalau semua orang, kalau gitu kok kita tak boleh ngajar, dia je boleh ngajar kalau gitu kok. Dia mudah terasa lah. Tapi ini pesanan tu hak cermat lah. Dia kata kalau kita tak boleh murajaah kitab Arab, jangan duk berani-berani nak baca kitab Jawi. Kitab Jawi ni rekah. Kita kena balik kehendak kita kepada kitab asal, iaitu kitab Arab. Hak timbul mengajar kitab tauhid ke fiqh ke tasawuf ke, hak jadi salah tu kitabnya sama, ayatnya sama. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak kembali pada kitab Arab. Kitab Arab apa kehendak dia panjang huraian dia je. Tak Jawi rekah je. Bidayatul Hidayah ni pun panjang dah tapi rekah lagi ni. Jadi nak faham kehendak tu kena balik kepada kitab asal, iaitu kitab Arab baru jadi. Faham tak? Apa gitu tu guru dipesan. Kalau tak boleh nak murajaah kitab Arab, semata-mata pandai baca Jawi, kemudian nak baca kitab Jawi, okeylah. Ni Jawi ni saya belajar sekolah bahasa Jawi, saya pandai Jawi. Lepas pandai Jawi, saya ogeh bacalah. Mula-mula ni mungkin kokak, lama-lama jadilah cor dah. Jadi pasal gitu, ni punah. Terutama sekali ilmu tauhid, jangan sesekali seumpama tu. Ilmu fiqh mudah sikit pun jangan juga. Sebab tu ilmu fiqh ni baca kitab comel molek tapi huraiannya lari salah. Sebab apa? Sebabnya dia tak boleh nak murajaah kepada kitab asal, iaitu kitab Arab. Jadi Bidayatul Hidayah ni ambil daripada matan Ummul Barahim karangan Syekh Sanusi. Kemudian bukan hanya terjemah matan Ummul Barahim, kemudian dinyatakan makna kehendak matan Ummul Barahim ni panjang dalam kitab Bidayatul Hidayah ni. Ambil daripada syarah bagi matan Ummul Barahim dan hasyiah bagi matan Ummul Barahim, dan aku himpunkan kepada setengah daripada beberapa faedah yang berkehendak kepada faedah. Ada juga tambahan yang lain yang bukan daripada syarah dan hasyiah bagi matan Ummul Barahim. Liyantafi'a bihi al-mubtadi'una wa sammaituhu bidayatal hidayah. Kerana bermanfaat dengan dia segala orang yang baru belajar. Orang baru belajar ni boleh baca dah kitab ni. Yang boleh belajar kitab ni. Bagi orang yang baru belajar, kalau macam Aqidatun Najim tu, tu lapis yang kedua, lapis yang ketiga tu. Orang baru belajar bolehlah Bidayatul Hidayah, Faridatul Fara'i. Tu orang-orang yang baru belajar belaka tu. Kemudian dia belajar ni dia ada seperekat, selapis. Macam juga kitab fiqh, macam juga kitab tasawuf, ambil selapis. Kemah tu tasawuf hak penawar hati, hak fardu ain tu. Lepas tu naik pula pada kitab Minhajul Abidin, naik pula pada Syairus Salikin. Ni kitab hak fardu ain penawar hati tak pernah belajar, ambil hakikat lalu dah. Sebab apa? Cepat sapa ke Tuhan dia kata. Bukan sapa ke Tuhan bahasa itu tu. Dakwa diri. Dia kena ada selapis. Jadi Bidayatul Hidayah ni manfaat untuk orang yang baharu belajar. Ditulis dengan baharu. Baharu tak? Ke baru belajar? Orang yang baharu belajar ke orang yang baru belajar? Baharu. Baru.
Mana betul baharu dengan baru sama je tau. Baharu pun boleh tau, baru pun boleh juga. Ke baru tak ada, baru tak ada, baharu betul-betul. Dah kalau baru Terengganu dah baru-baru Terengganu ke memang bahasa buku baru baharu baharu ya, baru pun ya, gitu. Kita kalau sebut kata baharu belajar pelik tau, baru belajar. Ni manfaat, mudah-mudahan menjadi manfaat kepada orang yang baru belajar kitab Bidayatul Hidayah, huraian kepada Matan Ummil Barahin. Matan Ummil Barahin karangan siapa? Syekh Sanusi. Bidayatul Hidayah karangan siapa? Syekh Muhammad Zain. Kena tahu jugalah sedikit tuan kitab, nama kitab ni dihura kitab mana, kitab Matan Ummil Barahin. Matan Barahin kecil je, nanti saya bawa ke depan. Kecil je Matan Ummil Barahin tu. Buat daurah di Masjid Gunung Bila seminggu ke 2 minggu li habis, daripada awal kitab sampai ke khatam kitab. Kecil je Matan Ummil Barahin. Kemudian Syekh Muhammad Zain, tuan kitab dia akan hurah panjanglah hak Matan Ummil Barahin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.